Ini baik. Baik ya. Astaghfirullah 3 kali, lepas tu kita sebutlah perkataan kan, iaitu ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi. Ini pun jarang dah kita dah buat subuh-subuh ni kan. Patut jangan tinggal yang ni kan. Kita bawa selalunya subuh ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi. Ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Kafi itu ya Latifu, ya Wafi, ya Karimu antallah kan. Itu wahai Tuhan yang menghalusi. Kan ya Kafi yang menghalusi, wahai Tuhan yang mencukupi, Tuhan memelihara, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan yang menghalusi, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupi. Dan Tuhan, wahai Tuhan yang menghalusi, wahai Tuhan yang Maha menyempurna, wahai Tuhan yang pemurah, Engkaulah adalah Allah Ta'ala. Bila kita sebut nama-nama Allah ni, ya Latif, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak. Sebab apa nama Allah ni banyak? Kan? Tuhan kita namanya Allah. Senang cerita kan? Tuhan kita nama Allah. Tuhan itu jawatan. Allah itu nama bagi yang menjawat jawatan Tuhan. Tuhan itu jawatan dan Allah itu menjawat jawatan Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang menjawat jawatan Tuhan melainkan Allah. Itu maksud tu. Tidak ada yang menjawat jawatan melainkan Allah. Itu maksud tu. Kadang-kadang anak kita pun nakal kan? Bukan nakal apa, dia tanya, Abah, ayah, Tuhan tu siapa? Kita jawablah, Tuhan tu Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan. Tuhan Allah sampai bila tak habis? Kan? Jadi kita kata Tuhan itu satu jawatan. Siapa yang menyandang jawatan Tuhan adalah Allah. Kan? Itulah. Lain daripada Allah, ada tak orang yang menjawat jawatan Tuhan? Tak ada. Selagi Tuanku Nazrin dia memegang jawatan sultan, tak ada siapa yang pegang jawatan dia. Dialah sultan. Bila dia dah mangkat besok ni, barulah ada orang lain. Tapi Allah dia tak mangkat, dia tak wafat, dia tak mati. Bila Allah ni tak wafat, tak mati, maka selama-lamalah dia tu adalah sebagai Tuhan. Kan dia sebagai Tuhan, sebagai Allah kan. Tuhan sebagai Tuhan, Allah tu nama dia. Baik. Ya Latif kan, kita sebut. Sebab apa nama Allah ni banyak? Sebab ada orang yang berkendakkan kepada namanya begini, ada orang berkendakkan nama dia begini. Sebab Allah Ta'ala ni dia mempunyai segala-galanya. Dialah yang pemberi, dialah yang penghidup, memberi hidup, dialah yang memberi mati, dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi ketenangan. Bila kita nak rezeki, kita sebut banyak-banyak ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak. Mudah-mudahan kita sebut Allah dengan nama Razak, Allah Ta'ala bagi rezeki. Ya Wahhab, ya Fatah, ya Ali. Kan. Jadi itu nama-nama Allah dah sebut. Itu yang besarnya bila kita sebut nama Asmaul Husna kan. Asmaul Husna tu besarlah tu nama. Sebab semua kita sebut belakang. Sebab semua itu kita berhajat. Kita tak ada apa pun. Semuanya kita berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia yang duduk di area Eropah. Wahai Joe Biden. Kan. Donald Trump tak mau turun lagi. Wahai Joe Biden, kamu ni manusia kan? Manusia. Wahai yang duduk di Rusia kan? Wahai yang duduk di mana Jerman, yang duduk di New Zealand,
yang duduk di Thailand, yang duduk di mana-mana termasuklah Malaysia kita ni, semua kamu tu manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu ni fakir, kamu ni miskin. Fakir maknanya tak ada apa pun, kamu fakir. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala yang kaya, Allah Ta'ala yang memiliki, yang kaya memiliki. Jadi semua kita berhajat. Mata kita nak tengok pun Allah juga yang melihatkan, memberi penglihatan. Telinga kita nak mendengar, Allah juga yang membuka. Kan kita baca dalam sujud tilawah kan, sajada wajhiyallazi khalaqahu wasawrahu kan, wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulih. Dialah yang memecahkan pendengaran, penglihatan kita tu boleh tengok. Tidak, tak boleh tengok. Kalau Allah Ta'ala flat kan, kita punya muka nak tengok apa, nak dengar apa, nyawa hidung tak ada. Itu sebab tu kita sebut orang dulu ni banyak dia wirid-wirid ya latif, ya latif, ya latif, ya kafi, ya hafiz, ya syafi. Sebut nama-nama Allah kan. Baik. Kemudian diucapkan pula la ilaha illallah. Ni banyak ni wirid-wirid tuan-tuan. Kita ni tak termampu nak buat je. Sebab tu bila kita nak buat amalan apa, kita buat amalan secara jamaah. Bila jamaah ni ada kekuatan. Kalau seorang-seorang tak ada kekuatan, umpama lampu, kalau sebiji saja lampu yang buka, bolehkah dia menerangi untuk kita nak baca kitab ni? Tak boleh. Kalau dia buka 10, 20, terang dia. Gitulah diibaratkan kita ni. Kalau seorang-seorang ni orang kata 5 watt tak kuat. Kalau banyak orang tambah 5 watt, ada 20 kali 5 dah 100 watt. 100 watt tu kira-kira separuh daripada, hampir kepada spotlight dah. Main pula 30 orang, 30, 35, 150 pula, 50 orang, 5 ke 5, 250. Oh tu dia spotlight dah kan. Untuk faham. Kita buat apa pun secara jamaah. Itu sebab tu ulama-ulama mereka dah baca dah, mereka dah firasah dah, mereka dah nampak dah umat-umat akan datang ni, mereka ini termasuk kita ni lemah dalam keseorangan, tapi bila dalam keadaan jamaah jadi kuat. Jadi dia suruhlah kita buat secara jamaahnya. Kepalanya seorang, yang lain tu ikut. Kita pun tahlil lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma tuan-tuan, kita sebut tu bagi kejam, bagi mantap, dan bagi ingat apa yang kita sebut. Sebut tu la ilaha illallah. Sebut tu. Tak payah cepat-cepat pun tak apa. Laju sangat ni sampai tak betul kalimah huruf ni pun tak boleh. Sebab saya pernah pergi satu tempat, dia jadi macam tu. Laju sangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu sah macam tu. Kita buat biasa. La ilaha. Kita bukan profesional, kita amatur je kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu je lah. Kita bukan profesional. Profesional tu ahli tasawuf yang tinggi-tinggi makan, lepas tu mereka dah biasa dah kan, dia biasa sebut dah, tak ada masalah. Macam kita baca Fatihah, Allah kalau baca Fatihah pukul berapa nak suruh baca? Pukul 3 pagi, 2 pagi, 4 pagi, gerak saya bacanya, boleh baca. Nak wasal, nak wakaf, semua boleh belakang. Sebab kita dah biasa. Tapi tentang la ilaha illallah ni, selagi tak ada orang mati, tak dia sebut pun. Jarang-jarang sebut. Nak pi ke 100, Allahu Akbar. Kita ni. Tapi ulama-ulama tasawuf, mereka sehari tu boleh pi berpuluh ribu. Ada 5,000, ada 6,000, 7,000. Kita heran macam mana mereka boleh buat. Cuba baca balik sejarah tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi. Mereka boleh khatam Quran 3 hari sekali. Mereka boleh khatam Quran seminggu sekali. Pasal apa? Pasal mereka dah membiasakan diri dengan amalan tu. Tak ada masalah. Kan? Kita buat ni payah sebab kita kurang biasa.
Kurang biasa. Itu kita kena akur kelebihan kita. Akur kelebihan kita. Kadang-kadang kita tengok dalam halaqah nak buat tahlil kan, mula-mula tu semeriang. Orang semeriang ni ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ramai. Lepas tu naik ke 30, naik ke 40, dah mula serak dah sikit. Hak lain tu tunggu dia duk fikir, aku kalau tak baca pun kurma boleh juga makan. Kan? Lah tinggal Tok Bilal dengan Tok Imam yang tinggal. Dengar dua orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tok Imam ni nak bagi cukup 100 dah. Kan kita 30 dah serenda dah. Kena dah kan. Tu. Macam-macam lah keadaan tuan-tuan kan. Jadi sebut begitu teh. Macam saya nak sebut, saya nak cerita bab Allah ni panjang lah, tapi kita rekan nak bagi cerita nak sebut tu bagi elok. Sebut bagi khatam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu. Tak usah sambung. Tak usah sambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tak mahu tu. Dia mati dengan kalimah Allah tu je. Sebab Nabi kata orang yang akhir kalimah Allah tu dakhalal jannah. Sebab dia punya kalam makna sampai Allah. La ilaha illallah. Begitu. Sama ambil dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambung tu cerita tajwid dengan cerita nahwu tu cerita lain. Tapi cerita sebutnya Allah tu. Macam juga kita sebut takbir. Allahu akbar. Ra tu mati ke? Tidak. Ra tu dhammah. Allahu akbaru. Tapi kita tak sebut ru, kita sebut bar. Allahu akbar. Itu yang afdalnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang afdalnya tu. Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi tengah-tengah jadi hullahu. Kan? La ilaha illallah lahu. Kebantu tambah lahu, jadi lain pula cerita dia. Tu sah. Baik. Jadi Tuhan ya Allah. Yang keduanya, jangan kita duk, itulah saya kata mantapkan, jangan jadi loleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak mau. Tak usahlah tahlil itu tak usah. Jadi lemah. Dia la ilallah ni semangat. Macam takbir raya tu semangat. Takbir raya tu yang kita bawa di Malaysia ni lagu. Tak apalah lagu pun, tapi semangat. Sedangkan takbir itu adalah takbir kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semangatnya. Tapi sebab kita bertemu dengan suka dan duka. Sukanya kerana habis raya, habis puasa suka. Dukanya pasal tak boleh raya di kampung. Lemang tak masak, rendang pun tak ada nak buat, sedihlah raya. Ada kata macam itulah. Ada kata suka kerana raya dan duka kerana keluarnya Ramadan. Maka ulama-ulama yang suka habisnya Ramadan dan dukanya keluar Ramadan, maka bertembunglah antara suka dan duka. Suka tu kalimah dan duka itu irama. Suka tu kalimah, Allahu akbar tu suka. Tapi irama tu dia duka. Jadilah takbir lagunya sedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan sedih tak? Arab dia main raya di Malaysia ni, dia kata Masya Allah enta punya raya banyak sedih lah. Orang raya seronok, dia raya sedih lah kan. Macam mana kan? Bertembung.
Jadi takbir bagi elok, tahlil bagi elok. Tak mau dah dengar-dengar haloleh-loleh, tak mau dah. Kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak potong tu imam lagi dahsyat. Tu imam la ilaha illallah, dia la ilaha illallah, lama-lama ikut dia. Bila ikut dia, orang nak tunggu dia berhenti, dia tak berhenti. Dia nak berhenti, dia takut kena baca doa. Dan Allah tertib kan. Kemudian memaknakan hati baik. Kemudian diucapkan satu kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha. Kan sini kan ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nab'atsu insyaallah minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Itu di antara ni baca lah. Tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, adalah kalimah yang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqq. Kan 'alaiha berdasarkannya, kan 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Berdasarkannya lah, berdasar kalimah ni lah kami hidup, dan berdasarkannya lah kami mati. Cuba kita main memaknakan kalimah tuan-tuan, baru sedap. Kan kalimatu haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Dengan kalimah la ilaha illallah lah kami memegang kalimah la ilaha illallah lah. Dengan kalimah Allah itulah kami hidup. Kami hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Bila kami hidup kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah ni, kami makan kerana Allah, kami ikut Nabi Muhammad. Kami tidur kerana Allah, kami ikut Nabi Muhammad. Kami sembahyang kerana Allah, kami ikut Nabi Muhammad. Itu jadinya. Sebab ini ikut tu Nabi kita. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa yang didatang oleh Rasul, ambillah. Ambil. Kan? Jadi Allah suruh ikut Nabi. Allah suruh ikut Nabi. Allah suruh sembahyang. Dalam sembahyang tak dicerita pun bagian-bagian secara detail. Ikut Nabi. Allah suruh puasa. Tapi Allah tak detail pun secara puasanya. Ikut Nabi. Allah suruh zakat. Allah suruh. Tapi tak detailnya, ikut Nabi. Gitulah seterusnya. Jadi semua amalan kita hidup di dunia ini, 'alaiha nahya, atasnya lah, atas kalimah tu lah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah, kami hidup. 'Alaiha namut, dan atasnya juga kami mati. Berdasar kami mati juga atasnya tu dia. Sebab tu kita sebut ni wa ana istu wa mutu ala qauli la ilaha illallah. Kita besok di kubur besok ni, tu imam dia akan baca talqin di antara ayat kalimah yang dia bagi kepada orang yang mati tu dan orang yang hidup tu, tu iwan. Satu percakapan untuk orang dalam kubur dan juga orang hidup. Wa ana istu wa mutu, dan aku hidup dan aku mati ni ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Dan kami dibangkitkan sebagai sebahagian daripada orang yang selamat, dengan rahmat Allah dan kemurahannya. Kan? Wabiha juga, dengannya juga nub'asu insyaallah minal aminin. Kan? Dan dengannya juga kita akan dibangkitkan. Dia kalimah tauhid ni sampai di hadapan Allah besok ni. Kan? Besok kita akan ditanya. Subuh tadi kita baca tadi kan, dalam tafsir dia tu kan, dalam tafsirnya surah apa tu kan, kan surah Al-Hijr kan, Al-Hijr ayat berapa, 92 kan. Apa dia kata, dia kata apa, amma yas'alu amma yaf'alun. Allah akan tanya apa yang yaf'alun. Allah akan tanya apa yang mereka buat. Apa dimasukkan Allah akan tanya apa mereka buat? Allah akan tanya apa mereka buat.
Allah akan tanya dengan kalimah tauhid. Kalimah tauhid ni di dunia, kalimah tauhid ni alam barzakh, kalimah tauhid besok di akhirat besok ni Tuhan akan tanya. Di sini di dunia ni kita sebut la ilaha illallah ini. La ilaha illallah ni makna kita menjunjung kalimah tu macam kata tadi ni, taat kepada Allah ikut Nabi, taat kepada Allah ikut Nabi. Dalam kubur akan disoal, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Kita akan jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dah. Di akhirat besok ni dalam surah Al-Hijr tersebut, dia akan tanya apa yang kamu buat. Dia akan tanya wajibat. Fa wa rabbika latus'alunna. Ayat tu dia. Kan? Betul. Fa wa rabbika, dan demi Tuhan kau, latus'alunna, dia akan menanya pada kamu. Tanya tentang apa? Tanya tentang tauhid. Sebab itu Nabi berpesan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharukan iman kamu ni. Jaga iman kita ni. Kalau ulama-ulama dia ibaratkan seperti cermin. Cermin ni, kalau cermin kereta kita contohnya, kalau hujan tak ada wiper tak ada cermin, kelabu habis. Hujan duk mari tu, kita duk biar dia, kita tak kibas dia. Mana nak nampak? Kena kibas lalu, cuci lalu baru nampak jalan tu. Begitulah iman kita ni. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharukan iman kamu disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu dia kan, banyak sebut la ilaha illallah. Habis. Kemudian engkau baca apa sahaja doa yang kau kendaki. Bacalah doa. Doa ni tuan-tuan, Nabi tinggal kepada kita ni banyak doa. Buka balik Al-Azkar An-Nawawi. Kan dalam Azkar An-Nawawi tu banyak doa-doa. Kan banyak doa-doa yang yang disebut di situ. Kan Azkar Nawawi tu banyak doa-doa di situ. Tak kiralah apa ni orang kata apa, sama ada kitab tu ke kitab apa-apa ke tuan-tuan kan, kita baca tu banyak ulama-ulama dia mengambil doa-doa tu daripada hadis-hadis Nabi, dan Nabi memang menggalakkan baca doa. Kemudian bacalah doa apa yang kita kendaki, kan doa tu. Tetapi kata Imam Ghazali, sewajarnya engkau berdoa selepas bacaan sebut tu dengan doa jawami'ul, iaitu kawamil. Jawami'ul kawamil, iaitu doa-doa yang kamil, doa-doa yang diajar oleh Nabi. Dan kita pun banyak doa ni ikut Nabi. Saya dengar Tok Imam baca doa, banyak doa-doa yang datang daripada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Doa nabinya Ibrahim, doa nabinya Yunus, doanya Nabi kita. Doa. Sebab apa ulama-ulama menyuruh kita membaca doa-doa yang sebegitu rupa? Kerana doa Nabi itu adalah doa yang terbuktinya doa itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Nabi berdoa pasal Nabi itu Nabi. Kemudian Nabi pula susun doa-doa tu. Maka cakap-cakap Nabi, doa-doa Nabi itu adalah doa yang betul, yang elok. Jadi kita pun ikut sajalah doa dia menurut Nabi. Doa yang dalam Quran ada, bacalah doa. Kalau kita nak baca doa hak kita sendiri pun tak ada masalah. Kan? Kita nak khusus untuk baca kita. Kemudian doa ni pula kita boleh baca dalam bahasa kita. Kalau kita tak faham doa dalam bahasa Arab, kita baca doa dalam bahasa Malaysia kita. Terjemahkan doa tu boleh. Cuma jangan tinggalkan dia punya syarat-syarat doa. Syarat-syarat doa. Tuan-tuan boleh buka azkar balik.
Tengok balik syarat-syarat doa tu banyak. Di antara syarat doa yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama, yang di antaranya jangan lupa baca bismillah. Kemudian jangan lupa baca alhamdulillah selepas itu. Lepas tu selawat ke atas Nabi, keluarganya, sahabat handainya. Gitu. Kemudian pula nak menutupi doa itu, kita pula terbalik sikit, mula-mulakan pujian, dan lepas pujian kita pun selawat atas Nabi. Bukan. Selawat atas Nabi dulu baru pujian. Tadi terbalik kan? Tadi mula-mula pujian baru selawat. Ni selawat dulu baru pujian. Dia balik bahasa nak tutup tu. Umpamanya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Selawat dulu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh macam tu kita baca dia. Kan? Jangan lupa tekak selawat, doa, puji-pujian, kan? Bismillah, selawat, puji-pujian, selawat, batu, selawat dan puji-pujian. Itu kita baca doa tu. Kemudian bahasa Melayu, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa datuk nenek kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa, kan itu ni. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan untuk menuntut ilmu. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami. Ya Allah, hidayahkan kami dengan hidayahmu. Berilah taufik kepada kami, ya Allah. Cakap Melayu pun boleh. Kadang-kadang kita cakap Arab, satu daripadanya, kod-kod sat lagi tak terkena dia punya kalimah. Bila kalimah tak kena, Arab ni dia jadi lain makna dia. Kan lain makna. Keduanya, kadang kita baca doa Arabnya, kadang-kadang kita baca kita tak tahu apa maknanya. Lebih baik baca Melayu. Baik, kalau kita tak tahu, tapi yang baca doa tu ulama. Kalau ulama tu dia baca Arab, dia tahu apa dia baca. Kita di belakang ni amin sajalah. Amin. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa dia termasuk dengan doa kita. Sebab itulah kita minta, kalau ada orang-orang alim tu, dialah baca doa. Orang dulu panggil tok-tok guru main baca doa sembahyang mayat. Contohnya kan, sebab dia erti. Sebab tu kalau kita buat kunuri pun, siapa baca doa? Tok Imam. Pasal Tok Imam dia tahu baca doa. Kita tak panggil, walaupun dia tu hafal, kita tak panggil. Sebab kita tengok dia dengan agama pun jauh. Doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kan, iaitu doanya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kalau kita nak baca ramai, kita tukarkan dia punya dhamir, ganti nama tu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Tu kena pandai lah, kan, insyaAllah lah tu. Lepas tu Tok Imam, Tok Bilal, khususnya lah, kan, kita sikit-sikit mengaji nahu juga. Yang kita nak ubahkan kita punya kalimah tu. Kalau as'aluka, aku minta akan engkau. Kalau sebut nas'aluka, kami meminta akan dikau. Bila kita doa ramai, macam doa kunut subuh, Allahumma hdini, aku seorang, Allahumma hdina, kami ramai. Itulah ngaji nahu. Kan, ada kawan kita yang boleh mengajak nahu, sikit-sikit ngaji juga nahu. Pasal kita nak baca ni, wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna min ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu kan, dia tahu wa a'udzu min. Yang ni boleh juga baca wa'udzubika min syarri. Boleh baca tu juga. Kalau yang dalam ni wa'udzubika, betul tu. Sini dia boleh wa'udzu min, dia terjemah tu.
wa a'udzubika min syarri masta'azaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rusda. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Tengok dalam bahasa Melayunya. Bila main bahasa kita Malaysia ni, barulah kita rasa zuk. Ya Allah, nak pula Tok Imam tu pandai pula taranum sikit. Taranum lah kan. Boleh tak baca doa dengan taranum? Boleh. Tapi biarlah taranum hak betul. Jangan taranum tak elok. Tak pergi jadi tak elok. Ada satu hakim, saya nak cerita lah hakim ni. Dia kalau bawa baca Quran selain daripada taranum yang yang telah diputus lemak ni, dia tak ambil markah langsung. Contohnya dia bawa lah taranum Hindustan katalah. Kan. Sedap tu sedap. Contohnya kan. Bawa. Kan. Tapi ada ulama-ulama dia ambil itu. Ada bawa taranum kan. Tu kan. Jadi dalam musabaqah lah. Nah, kalau tak dalam musabaqah tak ada masalah. Kan macam-macam. Style masing-masing kan, bahasa masing-masing. Parsi tu berbahasa sedap, Parsi. Ni ada punya taranum sedap. Itulah. Baik. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon padamu kebaikan semuanya kini dan akan datang. Apa yang aku ketahui dan apa yang aku tidak ketahui. Dan aku berlindung denganmu daripada kejahatan kesemuanya kini dan akan datang. Apa yang aku ketahui dan tidak mengetahuinya. Dan aku mohon padamu syurga dan apa yang hampir kepadanya daripada kata-kataan, amalan, niat dan i'tiqad. Aku bermohon padamu sebahagian kebaikan yang dipohonkan padamu oleh hamba dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga berlindung daripada kejahatan yang diminta berlindung padamu oleh hamba-Mu dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang engkau laksanakan padaku, jadikanlah ia kesudahan yang betul. Tengok. Balik renung, balik tengok terjemahan itu kan. Sedap rupanya doa tu kan. Tuan-tuan kan, kita kalau dengar lagu, selalunya apa yang menjadi menarik pada kita? Irama. Seni kata tu kita tak tahu. Masa tu bila kata nak menyanyi, kita tak boleh seni kata dia. Kita dengan lagu na kan gitu. Pasal apa kita ambil hak muzik tu, irama dia, kita tak ambil seni kata. Kalau kita ambil seni kata dia, baru kita nampak dia punya seni kata tu memainkan peranan. Begitu juga ada setengah di kalangan kita yang baca Quran hanya dia banyak menjuruskan kepada lagu, tapi dia tak menggunakan Quran itu, kalimah tu, makna dia tu. Sebab tu kita tengok imam di Mekah bila baca ayat-ayat azab dia teriak kan. Kita baca ayat azab, termasuklah saya ni, tak teriak pun kan. Tak teriak pun. Kita baca ayat Al-Qari'ah tu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah kan umumnya kan. Tak ada orang teriak pun. Ayat tu ayat apa lagi tu, wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malu'adah yahsabu annama lahu Allah kan, apa semua kan. Narun tu kan. Narun tu api neraka. Tak ada orang teriak pun, pasal kita satu daripadanya mungkin bahasa tu kita tak faham. Yang kedua tu mungkin orang panggil apa, feeling kot orang kan. Dia punya dalaman ni tak sampai dalaman ni, tak ada rasa apa. Kan. Tapi kalau kita cakap bahasa Melayu kita mungkin ada perasaan dengan nada pula kan. Tu lagu-lagu macam tu lah, lagu-lagu Quran apa semua tu kan. Bila dengar qari-qari dia baca Quran dengan berlagu tu, menarik hati kita. Imam-imam dia baca dalam keadaan berlagu, menarik hati kan. Cuba tengok kita pergi Mekah kan. Kita pergi Mekah dulu-dulu lah, ni ramai dah tok imam yang sedap baca ke dulu-dulu. Ini sudah
Sudais Abdul Rahman, Dr. Sudais Abdul Rahman. Kita pergi umrah tu dah lah 3 hari di Madinah. Kan? Duk ada lebih kurang 7-8 hari dah di Mekah ni. Di Mekah ni imam ni. Kita duk pergi maghrib, imam lain. Duk pergi subuh, imam lain. Pergi Aisyah, imam lain. Besok pula Zuhur maghrib, imam lain. Tiba-tiba sembahyang Zuhur tu kita dengar suara Sudais. Zuhur. Allahu Akbar. Sudais. Tapi Lohor ni, Zuhur ni dia baca pelan. Dia baca Allahu Akbar rukun. Kata Sudais ni tak pergi ke maghrib. Pasal apa? Tak pergi ke Aisyah? 8 hari kita duduk di Mekah tu, Sudais ambil 3 hari je, Lohor Asar Nabi Allah Akbar. Macam mana kita? Kan? Masa merekam kan? Masa tak puas hati. Tak puas hati je. Pasal apa? Tak dapat Sudais. Contoh tu kan? Pasal peranan dia baca tu. Allah dia banyak dah kan? Amat mahir ke apa semua kan? Baca sedap semua dah. Tu dah surin lah apa semua. Kita. Kemudian kau baca doa yang dipesan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Tu dia. Ni anak dia pula. Tadi kepada Sayyidatina Aisyah. Ni kepada Fatimah pula. Anak dia. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Zal Jalal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika astaghisu wa min azabika astajir. La takilni ila nafsi tarqata ain. Wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha mengurus, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tiada Tuhan kecuali Engkau. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan, daripada azabmu aku minta perlindungan. Janganlah Engkau membiarkan daku dengan diriku walaupun sekelip mata. Jangan Engkau biarkan daku dengan diriku walaupun sekelip mata. Maknanya kita nak minta Allah Ta'ala jangan tak peduli kita dalam sekelip mata. Kalau Tuhan tak peduli kita sekelip mata, rugi kita tuan-tuan, rugi. Kita nak Allah Ta'ala sentiasa memandang kita, memandang rahmat. Saya teringat ayat ni tuan-tuan. Cerita kan. Ni cerita filem Hindu. Cerita filem Hindu. Semalam saya tengok. Tapi saya tak tengok habis pun. Cerita Hindu. Saya cerita Hindu ni cerita hakim dengan cerita polis. Saya cukup minat. Yang tu ni dia mesti main menteri jahat tu. Ada menteri jahat macam mana ada tu. Gangster saya cukup minat tu. Betul ria ni buat. Jadi cerita tadi ni. Jadi satu orang pengacara ni duk tanya budak-budak hak tak sekolah, budak-budak hak duk main apa semua ni, dia pergi tanya pasal apa tak sekolah ni. Macam mana? Saya tengok satu cakap dia tak pesan, saya tengok dia punya ni lah. Ni kan. Saya kata dia tanya budak tu. Dia kata kalau Tuhan jumpa kamu, kalau Tuhan turun jumpa kamu, apa kamu nak minta? Dia tanya. Kalau Tuhan turun jumpa kamu, apa kamu nak minta? Dia ni seorang penjual ayam, ayam nyok. Ayat nyok, dia jual ayat nyok. Yang tanya ni, tanya budak-budak macam budak tu. Kalau Tuhan turun jumpa kamu, apa kamu nak minta? Dia kata saya nak minta tukar position. Saya nak minta tukar position syari je kata. Saya nak minta kat Tuhan, saya nak dari Tuhan syari, saya nak suruh Tuhan jual ayat nyok. Cerita Hindu dia putar kita tak terfikir kan. Kata dia nak di Tuhan sari je, dia nak suruh Tuhan jual ayat nyok kata. Maknanya bila saya bercakap ini, maknanya kalau Allah Ta'ala tidak mengambil berat tentang kita, apa jadi pada kita? Apa jadi tentang mata, telinga, mulut kita, nyawa kita, apa jadi kalau Tuhan tak peduli? Tuan-tuan lebih maklumlah yang mana pelajaran yang tinggi-tinggi tu, yang kata cakrawala kan. Cakrawala ni kalau kata 1 second saja menyalahi daripada dia punya dia punya putaran tu, wasyamsu wasyamsu tajri mustaqarril laha tu, 1 saat saja apa jadi? Kata saintis kata boleh berlanggar. Tu yang kata ni, yang kata janganlah engkau membiarkan daku dengan diriku walaupun sekejap, tarfata ainin, walaupun sekejap mata.
Jadi macam tu habis. Tu yang jadi kadang-kadang accident kan. Accident tergelap je. Tergelap je Allah habis. Saya pernah buat kereta tergelap sekali. Nasib baik. Tengah-tengah buat kereta mata celak tapi bunyi nyeong je gitu. Allah tergelap. Hati berdebar ni. Tengah-tengah malam bawa kereta kan. Perbaikilah keadaanku bagi diriku semuanya dengan apa yang engkau perbaiki pada orang-orang soleh. Wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Tengok. Bila kita baca hak Melayu tu baru kita nampak doa ni cukup baiknya. Saya tuan-tuan, kadang-kadang nak susun ayat pun tak erti. Tambah pula nak susun ayat dalam bahasa Arab lagi tak ertilah kita ni. Khabar mubtada fi'il fa'il maf'ul tu, tapi bila insya, bila karangan esei tu, nak buat karangan tu bukan mudah. Sebab tu orang Melayu kita kalau buat karangan bahasa Malaysia ni kadang-kadang dia tak dapat kredit, dia tak dapat 6, tak dapat 5, kadang dapat 7, kadang dapat 6. Caya nualik nu dapat 2. Pasal apa? Depa tu belajar sungguh nak bubuh di pohon ke memohon ke. Kan kita bubuh bedai je, kita rasa bahasa kita tak payah belajar tuition dah, kita buat karangan ikut bahasa kita. Kalau hak belah batai besar tu dia ikut odah dia dia ikut bahasa dia jadi bahasa tak standard, jadi dia kena potong tengah berapa lalas lulus juga tapi 7 kan. Tu dia yang Cina tu wa tata Cina wa pergi sana dapat 2 pasal dia belajar. Macam juga bahasa Arab tuan-tuan jangan anggap orang Arab depa senanglah depa reti Quran. Dak, Quran ni satu bahasa lain. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah Madinah, kalau kita cakap bahasa buku ni ya akhi aina tazhab, dia berasa kita ni orang panggil muallim, guru dah. Kalau kita cakap bahasa Arab ni kan, ana azhabu ila dukan wa ba'din ana kan, dia rasa ni bahasa kemas Syekh Fidrah, dia kata Fidrah aja anda pergi mana? Rah qudam saya, rah Jabal Qubais kan, roh tu kan, dia pakai roh aja gitu naruh, taruh, semua gitu je. Kita, saya pernah pergi sekali di Mekah tu, saya beli kitab. Beli kitab tu, lepas beli kitab tu, ada kawan saya bawa Abang Ustaz tu belakang tu, dia tu bawa kitab. Dia bawa kitab tu, dia buka kitab tu, dia suruh dia baca. Jadi dia tunjuk kat saya. Dia pun ambil kitab bagi kat saya baca. Satu Arab tu ambil kitab. Saya pun tengok-tengok dia buka kitab Arab, dia suruh baca. Iqra. Saya baca. Kebetulan dia suruh tu pun nasib baiklah saya pun pernah baca lah. Cantik saya pun baca. Anta mu'allim fil jami'ah. Kamu guru di universiti kan? Tu dia. Maknanya dia tengok orang boleh baca, dia kata orang alim lah. Sebab orang Arab pun belum tentu. Macam kita lah di Malaysia, belum tentu orang Malaysia, orang Melayu dia boleh pas bahasa Malaysia, belum tentu. Jadi kita tengok bila susunan demi susunan itu mencantikkan bahasa. Kan? Baik. Kemudian kau baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, Nabi Isa. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqirun afqaru minni ilaika wala ghaniyun aghna minka. Allahumma la tusmit bi aduwi wala tusi'u bi sadiqi wala taj'al ma'siyati fi dini wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi wala tusallin alayya bi zambi man la yarhamuni. Ya Allah, sesungguhnya aku menjadi tidak terdaya untuk menyekat apa yang aku benci,
dan tidak memiliki manfaat apa yang aku harapkan. Kata Nabi Isa. Kalau Nabi pun dah kata macam tu, apa lagi kita, tuan-tuan? Kita lagi tak terdaya nak menyekat apa kita benci. Sakit kita suka tak? Tak. Tapi sakit tak kita? Sakit. Kan? Jadi tak boleh nak menyekati kita. Begitu juga, dan tidak memiliki manfaat apa yang aku harapkan. Apa yang kita harapkan? Kaya, kadang-kadang tak jadi. Untung, kadang-kadang tak mau jadi untung. Kan? Tak mau jadi. Sehat tak mau jadi. Sebab apa? Kan? Sebab apa? Perkara itu terjadi di tangan engkau. Kan? Benda tu jadi tangan engkau, bukannya di tangan selain daripada engkau. Wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika. Itu maksud dia tu, kan? Mana jadi itu adalah jadi di tangan engkau. Dan aku menjadi tergadai dengan amalanku. Aku terjadi tergadai amalanku, maka tiada siapa yang lebih memerlukan kepadamu selain daripada aku ni, dan tiada yang kaya yang lebih kaya daripadamu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku ditertawakan oleh seteruku, dan janganlah engkau jadikan aku diperburukkan oleh rakanku. Janganlah engkau jadikan kederhakaanku pada agamaku. Jangan engkau jadikan dunia itu sebesar-besar cita-citaku dan kemuncak ilmuku. Dan janganlah engkau jadikan orang yang tidak belas kasihan itu menguasaiku dengan sebab dosa-dosaku. Ni tuan-tuan, kita balik baca balik ni. Cukup cantik dia punya atok ayat doa ni tadi. Ni nak kupas panjang-panjang pun tak apa nak boleh juga ni. Kemudian sikit kan. Kemudian kau baca doa yang kau kena kepada doanya atas Rasulullah SAW, daripada sahabat dan juga para soleh dahulu, segala doa yang disebut dalam kitab Ihya. Selepas daripada doa Nabi, doa isteri Nabi, doa sahabat-sahabat Nabi, kemudian barulah ada doa-doa yang dituliskan oleh ulama-ulama. Kita baca, kan? Itu dia. Dan segala doa zikir, lain-lain doa sesudah semayang pada. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Azkar, riwayat daripada kami dan kitab Ibnu Sinin, ataupun setengah kata Ibnu Sunni, kata Ibnu Sidni, ada kata Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu, adalah Rasulullah apabila selesai pada semayang, ia menyapu muka dengan tangan kanan, kemudian ia membacanya, asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Itu yang saya potong step bagi kat tuan-tuan tu, kan? Dia disebut dalam kitab ni. Kitab ni nama dia kitab apa? Buryatul Mustarsyidin. Dalam kitab Buryatul Mustarsyidin muka surat 49 ni ada disebut sini faidatun. Rawa Ibnu Mansur annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qada salatahu masha jabhatahu kan bikaffihil yumna thumma amaraha ala wajhi hatta ya'ti biha ala lihiyatihi syarif wa qala bismillah. Tu dah bismillah tu. Kan? Tu bismillah bawahatan. Terus ayat kata bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhim anni hamma wal hazan. Kan? Nabi bila dia habis sembahyang, Nabi pun kata apa? Annahu sallallahu iza qada salatahu, bila Nabi selesai sembahyang, masahu jabhatahu bikafilina. Nabi menyapu jabhah di jabhah dahi. Ada setengah kata di atas kepala. Jabahu bikafihi, dengan tapak tangannya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun tak di dahi ni, sini dia kata tak dahi, sapu muka. Sapu muka dengan tapak tangan kanan. Amaraha ala wajhi, Nabi pun menurunkan di atas tangan. Amaraha wajhi, ala wajhi, Nabi turun di muka dia tu. Ni untuk muka Nabi. Hatta ya'ti biha ala lihiyati syarih, hingga sampai ke ni lihiyah ni yang mula ni. Kan? Janggut ni. Biar. Tak sini sampai sini. Baik. Tu dia. Tu ada situ ada dia dah tulis tu. Kan? Wa qala, dan Nabi bersabda, Nabi doa, bismillahillazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa wasyahadatur rahmanur rahim.
Allahumma azhim anil hamma wal hazan wal ghammi. Allahumma bihamdika. Tu banyak lagi tu orang tu. Tapi di sini dia sikitnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhim anil hamma wal hazan. Tu. Jadi makna nak ceritanya, sapu muka ni ada disebut dalam hadis, di sini pun ada sebutnya, dalam kitab I'anatul Talibin ada sebutnya, dalam kitab Sabilal pun ada sebutnya, ulama-ulama sebut, dalam Al-Azkar pun ada sebutnya. Ni kitab Bugyatul Mustarsyidin, satu kitab fatwa. Lalunya kata Allah raham Tuan Guru Zaman ni, kitab ni bila ada apa-apa masalah, dia banyak rujuk pada kitab ni juga, Bugyatul Mustarsyidin. Kan habis assalamualaikum warahmatullahi dia botak ni bismillah kan. Kalau paling tak ada pun ni asyhadu an la ilaha illallah Allahumma azhib anni hamma wal hazan. Macam tu sampai di tengok wallahu a'lam bissawab. Tengok makna tu, dengan nama Allah tidak Tuhan kecuali Dia yang Maha Pemurah lagi Menyayang. Ya Allah, hapuskanlah daripadaku kesusahan dan kerusingan. Hamma wal hazan. Hamma, azhib hilangkanlah, izhab pergi. Tengok Arab kan, huruf sama, huruf alif zal ha ba sama, izhab pergi. Kan azhabu aku pergi, ini azhib. Azhib ni mana? Hilangkan. Azhib anil hamma wal hazan. Gitu azhib. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullahalazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.